Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak. Okey, apa khabar? Cikgu harap kamu sudah pun bersarapan. Hari ini kita fokus kepada satu lagi jenis karangan, iaitu karangan jenis dialog ataupun perbualan ataupun wawancara dan satu lagi karangan jenis temu ramah. Cikgu harap kamu dapat dengar dengan teliti dan fahami penerangan cikgu supaya kamu lebih mudah untuk membina karangan selepas ini. Baik, karangan ini terbahagi kepada dua jenis. Iaitu yang pertama karangan perbualan ataupun dialog. Karangan dialog dan perbualan ini lebih berkisar kepada perbualan biasa dan tidak rasmi. Contohnya bertanya kabar dan perbualan melalui telefon. Lazimnya karangan jenis ini adalah antara rakan ataupun antara anak dan ibu, cucu dengan nenek, kakak dengan abang. Contoh dia, Dan yang kedua ialah wawancara dan temu ramah. Berbeza dengan jenis yang pertama, jenis kedua ini merupakan perbualan yang lebih rasmi. Pertanyaan ini diajukan kepada orang yang lebih dihormati. Contohnya, temu ramah tentang kejayaan individu, tokoh, ataupun pelajar cemerlang. Menyentuh mengenai format karangan pula, yang pertama, karangan jenis dialog ini mesti ada tajuk. Ditulis di bahagian atas di sebelah tengah-tengah. Nanti kamu akan lihat pada contoh yang cikgu berikan. Yang kedua, mempunyai sekurang-kurangnya 2 watak atau lebih. Perkara ini pun sudah cikgu sentuh dalam kelas. Sekurang-kurangnya 2 watak atau lebih. Lebih itu tidak bermaksud kamu boleh menambah watak sehingga 10 watak. Jangan terlalu banyak. Sekurang-kurangnya cikgu bataskan sehingga 3 atau 4 watak. Sebab kita tidak mahu perbualan kita agak terganggu dengan kehadiran watak-watak yang tidak seberapa berfungsi. Seterusnya, nama watak tu, nama orang tu mesti ditulis selari di sebelah kiri. Sebelah kiri. Cuba angkat tangan kamu. Mana sebelah kiri kamu? Dan yang keempat, selepas nama watak pula, mesti diletakkan tanda titik bertindih, noktah bertindih. Juga dalam keadaan selari. Dia mesti sama rata, ke bawah. Yang kelima, kata panggilan ataupun kata ganti nama diri bergantung kepada jenis dialog, perbualan, wawancara ataupun temu ramah. Contohnya kalau karangan jenis dialog tu, mungkin kita akan gunakan kata ganti diri saya, awak, kamu. Tetapi kalau karangan jenis wawancara, temu ramah, kita akan bersikap lebih formal, lebih rasmi. Jadi lazimnya kita akan encik, tuan, puan. Jadi selepas ini, semasa membuat tugasan, tolong lihat semula arahan soalan. Pastikan arahan tugasan itu adalah jenis perbualan ataupun jenis wawancara. Dan yang keenam, dalam karangan jenis ini mesti ada pertanyaan. Diakhiri dengan tanda soal sebab dia adalah ayat soal. Dan jawapan, mesti ada yang menjawab. Diakhiri dengan ayat penyata. Contoh, awak sudah makan? Itu ayat soal, ayat tanya. Jadi, mesti ada yang menjawab. Ya, saya sudah makan. Itu ayat penyata. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh karangan. Kalau kamu lihat di sini, tajuk dia ditulis di bahagian atas sebelah tengah. Lawatan ke Kuala Lumpur. Itu tajuk dia. Kemudian ada watak. Kita lihat di sini watak dia hanya ada 2. Hasan dan Karim. Ditulis selari di sebelah kiri. Kemudian diikuti oleh noktah bertindih. Selari juga sampai ke bawah. Selari maksudnya sama rata. Dan mempunyai
ayat soal, ayat tanya diakhiri dengan tanda soal. Apa kabar Karim? Betulkah kamu telah melawat ke Kuala Lumpur? Itu ayat tanya. Ada yang bertanya. Kemudian ada yang menjawab. Dalam contoh ini Karim, kabar baik. Memang betul kata kamu itu. Diakhiri dengan tanda noktah. Ayat penyata diakhiri dengan tanda noktah. Okey, cuba baca contoh karangan ini supaya kamu lebih memahaminya. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita tulis sebuah perbualan. Apa arahan kamu? Kamu sedang berbincang dengan rakan kamu untuk mengadakan perkelahan di suatu tempat. Tulis perbualan kamu itu. Okey, pastikan ada tajuk, ada nama watak, ada nokta bertindih, ada yang menyoal, ada yang menjawab. Untuk kata ganti nama diri ni lazimnya ini ialah jenis tidak formal, tidak rasmi. Jadi kita boleh gunakan kata ganti diri saya, awak. Okey? Kemudian dalam karangan ini juga sebenarnya kamu boleh menyentuh tentang teknik Mas BBD itu. Mengapa, apa, siapa, bila, bagaimana, di mana. Contoh yang pertama, di mana? Di mana lokasi perkelahan yang kamu mahu pilih? Apa nama tempat itu? Mengapa kamu pilih lokasi tersebut? Okey, bila kamu akan pergi berkelah? Apa yang perlu kamu bawa semasa berkelah? Siapa? Siapa sahaja yang akan bersama-sama kamu dalam perkelahan? Okey, dan bagaimana untuk kamu sampai ke tapak perkemahan? Okey? Cikgu harapkan kamu dapat hasilkan sebuah karangan yang lebih baik, kemas, okey, tersusun dan ikut arahan seperti yang cikgu telah terangkan sebelum ini. Selamat belajar anak-anak, semoga kejayaan mengiringi kamu.